Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kita sekali lagi dekat channel Horsepower TV. Jadi bersama saya Syam hari ini. Hari ini saya nak tunjukkan pada anda semua satu kereta yang model terbaru juga. Ini dia, Mercedes-Benz AMG C43 ataupun C43 kalau dalam bahasa Inggerisnya. Jadi kalau anda semua nak tahu berkenaan dengan kereta ni, apakah dia spek dia, apakah kelebihan dia, apakah kekurangan dia, anda kena teruskan menonton video ini. Dan sebelum tu jangan lupa tonton video ni sampai habis, tanda sokongan anda kepada kami. Okey, jadi ini dia kereta Mercedes-Benz AMG C43 tahun 2018. Ini merupakan model coupe, model 2 pintu. Sebenarnya untuk model C43 ni dia ada dua lah. Satu yang coupe, yang ni, and then satu lagi dia model yang 4 pintu. So kalau untuk yang coupe macam ni lah lampu belakang dia. Kalau untuk yang model 4 pintu macam ni lampu belakang dia. Tapi yang sebelah ni model E43, yang ini C43. Jadi hari ni saya ataupun kami nak tunjukkan kepada anda semua kereta yang coupe ni. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, apa kata kita tengok dia punya enjin dia dulu. Okey guys, ni dia enjin dia. AMG guys. Enjin 3000 cc daripada Mercedes. Ini kalau tak silap saya hand build. Ini memang hand build ya. Kebanyakan enjin yang AMG memang hand build, lagi-lagi model yang special macam ni lah. Jadi kereta ni dia punya horsepower dia 367 horsepower dengan newton meter of torque setinggi 520. So dah tengok enjin ya, kita tutup. And then dia punya gear dia, kereta ni dia ada 9 kelajuan, yang mana korang boleh main manual lah. Mari saya tunjukkan kat dalam. Ini merupakan bahagian dalaman dia. So tengok je dekat door panel dia, dah nampak dah. Kereta ni memang yang bukan dibuat cincai-cincai, memang dibuat dengan teliti. Ya, Mercedes memang tak pernah buat kereta cincai-cincai. Kereta dia semuanya dibuat dengan teliti, menggunakan material yang berkualiti tinggi. Dan ini merupakan bahagian dashboard dia, yang tu steering dia. Steering dia very nice. Steering daripada AMG. Dan dia punya radio macam biasa. Radio untuk kereta-kereta model terkini semuanya menggunakan konsep floating radio. Meter masih lagi analog dekat situ. Ini je yang agak kekurangan sikit. Sepatutnya Mercedes untuk model-model yang terbaru buatlah meter fully digital. Dan kereta ni juga adalah wireless lah. Wireless pula, keyless. Kereta ni keyless. Ni push start button dia. Yang ini dia punya dia punya control untuk headlamp. Dan kalau korang tengok Mercedes yang ni special sikit, tengok nama sound system dia. Saya pun susah nak membacanya kat situ. Dia mungkin Jerman punya teknologi. Dan untuk bahagian gear dia pula, gear dia kat sini. Ni gear dia. So gear dia dekat belakang steering. Sepatutnya untuk model C43 ni dia letaklah gear dekat tengah tu kan, sepatutnya lah. Ini dia letak dekat sini. So sama macam model C200, letak gear dekat belakang tu. Lagi apa? Lagi yang istimewa berkenaan dengan kereta ni merupakan kereta 2 pintu. So maknanya tak boleh bawa ramai orang. Dia bagi seat bucket dekat sini. Semi bucket lah ni. Fully leather. Dia punya seat memang fully motorized, kiri dan kanan. Lepas tu kat belakang, tu untuk bahagian belakang. So automatic kita tolak aja seat ni ke depan, dia terus automatic tolak kerusi ni ke depan. So kita tak payah dah nak adjust, supaya orang yang nak tompang kita senang masuk dekat belakang macam ni. So terus je masuk belakang and duduk.
So untuk orang-orang yang bersaiz kecil macam saya ni, okey lah. Tapi kalau dia tinggi sikit, kepala dia akan sangkut kat bumbung ni. Dan daripada segi keselesaan, macam saya cakap tadi, untuk orang yang kecil macam saya, agak selesa. Dan dekat sini ada aircon juga dia bagi untuk penumpang belakang. Dan kat belakang ni memang 2 orang aja boleh duduk. 3 orang tak boleh. Sebab kat tengah dia bukan bagi seat. Sebaliknya dia letakkan cup holder dekat situ. Nak keluar pun macam agak susah sikit kereta ni. Lagi, mari kita tengok dia punya bonet belakang pula. Ni tempat minyak dia, nak buka just tekan dan terbuka. Korang isi petrol 97 kat dalam ni, jangan 95. Beli kereta mahal-mahal, isi minyak petrol 97. Apa cer? Macam mana pula kita nak buka bahagian belakang ni? Round 100 ya? Round 100. Okey. Untuk bahagian belakang rasanya kita kena buka pakai switch kat sini. Okey, switchnya dekat sini. Dah terbuka. So ni dia bonet bahagian belakang. Kalau korang datang kan, tengok kan, sempitnya bonet dia. Tapi sebenarnya ke dalam tu ada lagi. Bonet dia agak luas. Saya suka kereta Mercedes model-model yang baru ni. Kenapa saya suka? Sebabnya bila kita buka dia punya boot belakang, dia bagi kita power boot dekat sini. Nampak? Tekan je dengan sekali picitan, terus bonet ni tertutup. Nampak? Macam ni lah baru. Nampak kemewahan dekat situ. Dia tak menyusahkan untuk owner dia untuk try hard tutup bonet. Memang tak berat mana pun kan. Jadi mari kita tengok pula bahagian penumpang sebelah pula. Pun sama, nampak pun tahu memang selesa. So ini kereta yang untuk keselesaan lah. Dan saya nak teruskan lagi, kereta ni dia punya tahap kelajuan dia 0 sampai 100 4.7 saat dia boleh dapat. And then dia punya top speed on paper 250 km sejam sahaja. Dan saya rasa kereta ni boleh pergi jauh lagi lah, boleh pergi lebih laju daripada itu. Dan kita tengok dia pakai sport rim apa. Ini sport rim special daripada AMG bersaiz 19 inci. Dan tayar pun tebal, bermakna dekat sini selesa. 19 inci size rim dia. And then mungkin kamera boleh masuk dekat dalam. Kita nak tunjuk dia punya panoramic tu atas tu. So yang ini bukan panoramic, yang ini adalah sunroof, yang bermakna dekat sini sunroof ni boleh buka. Sunroof ni boleh buka. Saya tak payah tunjuk lah boleh buka ke tak boleh buka, saya tak tunjuk. Tapi memang ini adalah sunroof. So mana kalau kita buka, kaca ni akan tertolak ke belakang. Jadi korang boleh beriadah lah waktu petang-petang. Tengoklah, memang semuanya premium. Tengok, even benda kecil-kecil pun Mercedes buat dengan teliti sekali, terutama untuk model-model yang terkini. Jadi kalau tanya saya, kereta ni daripada segi kelebihan, lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Kekurangan cuma satu saja tadi, dia punya, sebab ini kereta coupe, jadi kita tak boleh ambil kira itu sebagai kekurangan. Kereta coupe, kereta 2 pintu memang bukan untuk kereta bawa orang ramai-ramai. Dia untuk 2 orang sahaja. Yang belakang tu dia buat juga kalau ada orang nak tumpang. Dia lebih kepada kereta untuk bersiar-siar lah. Maknanya kalau korang dah ada kereta-kereta yang utama tu, barulah korang beli kereta ni. Dan kereta ni bukan kereta untuk kelajuan, sebabnya tadi dia punya top speed boleh pergi sampai 250 sahaja. Tapi not bad, dia punya 0 to 100 boleh dapat 4.7 saat. Jadi kalau tanya saya secara peribadinya, saya sukalah kereta ni. Saya suka kereta ni. Kita dengar pula apa pendapat Carol berkenaan dengan kereta ni sebentar lagi. Okey guys, jadi untuk segmen video pada kali ini, kenderaan ditaja oleh syarikat TAP Automotif Sdn Bhd, yang mana syarikat ni terletak di Glamry Shah Alam. Ini merupakan salah satu contoh keretanya. Dia orang ada banyak lagi kereta dekat sini. Jadi untuk review kereta hari ni, kita akan review Mercedes ni lah. Jadi kalau korang nak datang kat sini, nak tengok-tengok dulu ke kereta, ataupun nak beli terus ke, kan tak ada masalah. Korang boleh hubungi dulu dia punya person in charge dia. Nama dia Encik Nadim. Nombor telefon ada dekat bawah ni. Nanti korang call, buat appointment dengan dia. Okey, so seperti yang sedia maklum yang telah diberitahu oleh Abang Syam tadi, kereta ni banyak kelebihan yang Abang Syam suka. Dan kereta ni pun saya tak benci pun kereta ni sebenarnya, tapi saya tak minat. Sebab kereta ni yang buatkan saya tak minat, sebab kereta ni 2 pintu. Sebab C43 didatangkan dengan 2 version, iaitu 2 pintu dengan 4 pintu. So kereta ni 2 pintu punya version. Sebab saya kalau kereta-kereta 2 pintu ni, saya akan go for sport car terus lah. Kalau 2 pintu macam ni, saya tak minat coupe. Sebab coupe ni sesuai untuk orang yang bagi saya lah, yang tak pentingkan macam mana, yang dah ada keluarga.
Okey, yang dah ada keluarga, yang belum ada keluarga tapi kereta ni susah untuk orang yang belum ada keluarga tapi dia nak sport. Tapi in the same time okey lah, boleh letak orang belakang lah. Macam saya yang dah berkeluarga, so better ambil C43 yang 4 door terus. Kalau saya lah, lagi satu kereta macam ni, kalau nak go for kereta konti yang macam ni, cantik, elegan, eksklusif, so biar nampak go for 4 door terus. Cuba tengok kereta sebelah EC3, dia 4 pintu, lagi nampak mafia, lagi nampak garang. Lepas tu korang boleh duduk kat belakang. Kalau korang ada driver, kalau boleh duduk kat belakang, relax. Tapi kereta ni more kepada untuk korang yang drive lah. Tapi kalau untuk saya takkan beli kereta ni lah. Saya akan ambil yang 4 door punya version. 4 door punya version ni so senang nak bawa mak ayah ke apa duduk kat belakang kan. Satu, kalau kita just in case kalau kita penat ke apa, nak relax, nak luas, dia boleh duduk belakang, tak ada nak duduk kat depan. Okey, itu hanya pendapat peribadi. Terreview pula E43. Okey, tak apa. So macam Abang Syam cakap tadi, kita dah tengok kat belah bonet dia tadi, memang luas ke dalam, tak ada masalah, no issue dengan kereta macam tu. Tapi overall kereta ni okey, tak ada masalah. Sebab saya kalau ada benda saya nak condemn, saya condemn. Tapi cuma itulah, saya tak minat sebab 2 pintu sahaja. Memang lawa, lampu semua lawa, tapi yang ni bukan taste saya lah. Version taste saya yang lampu jenis macam ni. 4 pintu baru nampak ngam sikit lah. Tapi kita bukan nak review E43 ke apa, just nak bagi comparison je lah between A43 dengan C43. C43 ni dia laju, V6 3.0, not bad lah kan kereta ni kan. Top speed dia pun boleh tahan 250. Dan engine V6 3.0, tak mahal, road tag pun ok, cukup untuk kereta. Kalau korang nak kereta yang laju, kalau nak low budget lagi, go for C200 coupe pun ada juga. Kalau nak low budget, boleh convert kepada C43 lah. Tak ada benda nak komen lah, sebab kereta ni ok, cuma slide pintu dia je. Tapi dia pandai, mesin dia pandai. Dia tahu orang akan komen pasal pintu dia, so dia keluarkan 2 version. Satu lagi yang 4 door punya. Tapi 4 door kita tak ada dekat sini. Kalau ada, kita dah lama dah review untuk 4 door. Macam E43 ni pun dia keluarkan 4 door lah. Tapi ikutkan saya lagi suka E43 ni. Tapi tak apa, hari ni kita cerita pasal C43. So kelemahan C43 untuk saya hanyalah pintu. Sebab Mercedes dia tak ada masalah dengan elektronik dia, sensor dia. Kalau ada pun tak banyak. Lepas tu dengan, kalau dulu orang kata Mercedes ni kereta orang-orang tua, sebenarnya tak, sekarang ni tak. Sekarang ni dia dah umur 25 tahun pun boleh pakai kereta macam ni. Dah tak nampak kereta-kereta orang tua dah. Walaupun E43 sekalipun tak nampak kereta orang tua lah. Nampak kereta orang umur 30 pun boleh pakai. Nampak boss dia kat situ. Okay, so conclusion dia, duit sendiri, kereta sendiri, bajet sendiri, korang fikir-fikirkan lah. Tapi kalau saya tak ambil lah kereta ni. So jangan dengar pendapat saya, ikut by budget korang, apa yang korang perlu ke kereta 2 pintu ni untuk korang. Korang suka ke kereta 2 pintu ni, menyenangkan ke hidup korang, itu semua terpulang. Okay, so bertemu lagi kita dekat next video dekat Horsepower TV. Dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ini sekiranya video ini memberi manfaatan kepada anda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.